Assalamualaikum and What's up, UiTM Kelantan? So hari ni korang bersama kita orang dalam podcast episod Sakura UiTM, program Sakura UiTM. Kita bersama panel kita, Ariana Ayu. Hi. One of the contestant untuk program Sakura ni. So Ari, macam mana datang balik ke sini after program Sakura tu? Cerita sedikit. Okay. So Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak perkenalkan diri lah. Saya Ariana Ayu, boleh panggil Eri, nama samaran je lah. Jadi apa perasaan saya selepas pulang daripada Jepun ataupun selepas jadi alumni Sakura Science Exchange Program adalah benda ni sangat-sangat mahal lah bagi saya. Pengalaman ni sangat-sangat mahal dan ini adalah benda yang first time saya dapat dalam, orang kata apa dalam kita punya pembelajaran lah. Kita tak dapat benda-benda ni dalam knowledge kelas. Process Yes. lah. Okay, so actually saya pun bersama-sama dengan Ari juga on selection phase, tapi nak buat macam mana, rezeki tak dapat. So why not Ari cerita balik apa yang kita sama-sama go. Boleh? Experience Ari, experience cerita dia, kita cerita sikit lah kan. Macam mana boleh terpilih untuk berinterview bersama MPPI ni. So mulanya waktu tu pukul 9 pagi lah, lecturer mesej Eri, lecturer kata Eri nak join tak program ni, pergi Jepun ni, try lah, pergilah. Lepas tu macam program apa ni, pukul 9 pagi. Interview waktu tu pukul 11 pagi tau. And then macam tak apalah, kita try and error, macam pergi je lah, dapat tak dapat belakang cerita. At least kita ada pengalaman interview semua tu kan, sebab tak pernah try benda ni. So pergi terserempak lah pula air kat situ. Macam okay, kita ada pesaing yang hebat kat sini. Dan ramai lagi orang dekat situ yang sangat-sangat hebat sepanjang interview tu berlangsung. Dan kalau lah kita keluar kedah sikit kot, tak apa kot. Kalau lah hampa nak tahu waktu kami sepanjang kita interview tu, ramai gila orang yang bercakap lagi hebat. Betul. Orang yang kata lagi speaking, fluent lah yes, dia speaking tu lagi, kita pun rasa macam rasa macam we don't dapat stand a ke? chance. Oh yes. Stand a chance langsung kat Betul. situ. Cumanya soalan-soalan yang dapat daripada pihak OIA Kelantan adalah macam, dia tanya kita ni pernah keluar negara ke tak, and then kita ni tahu ke tak apa itu SDG, kita ni tahu ke tak culture Japan, and then apa lagi soalan kita? Dia lebih kurang tanya macam kita punya apa yang macam mana kita nak carry diri kita ni bila once kita kat overseas. So macam kita tahu Japan satu negara yang macam tak ramai jugalah orang Islam kat sana. So betul. They ask us macam mana kita nak carry diri kita nak makan, cari pemilihan makanan, pemilihan halal dan sebagainya lah. So that's also part of the selection process lah. Okay. Lepas tu beralih kepada soalan lain. Okay. So nak tanya juga macam mana Ari tahu yang Ari go to the next stage, I mean after selection tu. Okay. Lepas yang kita settle interview dengan pihak OIA Kelantan pula tu, Madam Lai, kata silap kan? Madam Lai and then Madam Lai sini tu. Lepas tu petang tu saya dapat mesej pada Madam, Madam suruh saya isi Google Form. Dapat benda tu? Tak. Madam suruh isi Google Form yang sama macam kita tulis atas application form waktu kita interview tu. So dia macam okay, semua orang dapat kot. And then tiba-tiba selang sehari dua tu Eri dapat masuk dalam group. So dalam satu group tu pula, group dengan pihak Terengganu. So dalam pihak Terengganu tu dalam 30 orang kalau tak silap lagi. Dan dalam 30 orang tu hanya 2 orang je daripada UiTM Kelantan, which is Eri, dengan seorang lagi SMPP juga. Nama dia Hakim kan? Hakim Razak tu. Yes. So maksudnya daripada pihak Terengganu tu sendiri memang 30 tu dia akan undergo another selection lah. Macam mana? Macam daripada pihak Terengganu, itu first time dia pun interview. Tapi untuk yang kami ni adalah second interview pula dengan Terengganu. So maksudnya after dah lepas satu selection dekat sini kena go to another stage. So dengan pihak Terengganu pula kami hanya go on interview secara online je lah, guna Teams kalau tak silap. Tapi soalan dalam tu lagi mencabar, soalan dia sangat-sangat mencabar dan kami diberi 30 minit berdiskusi sesama partisipan tu pula. Sama partisipan betul. Yes. Okay. Faham. So antara soalan-soalan mungkin soalan-soalan untuk waktu dengan next year pihak Terengganu pula mostly ditanya
apa yang kita nak bawa balik. Lepas kita pergi Jepun tu nak bawa balik datang Outcome sini. lah. Yes, outcomes dia. And then kami kena yang discussion 30 minit tu, kami kena create satu program sesama kami dalam tu je, dalam team tu saja. So maksudnya Dia nak tengok kami ni boleh tak interact sesama satu sama lain. akan ada satu communication untuk korang buat Yes, program tu jadilah. So betul. program tu adalah after korang balik. Betul. Betul. Nanti orang yang siapa yang join this program, Sakura Selection Program ni, kami macam digalakkan untuk buat satu program selepas pulang daripada Japan tu. Macam apa yang kita nak buat di sini lah. Macam kita nak bawa apa daripada kita pergi sana yang kita nak bawa dari sini. Kita nak orang kata bagi nak orang rasa jugalah ada satu ruang yang kita boleh bagi tahu diorang yes, apa yang kita dapat di sana. Betul. So actually podcast hari ni bersama Ari pun kita macam nak bagi tahu pada viewers semua tentang macam tak ramai student tahu pasal OIA. Maksudnya tak ramai student tahu pengalaman untuk ada ruang untuk korang student UiTM untuk ke overseas. So kita orang sendiri saya dan juga Ariana tak pernah ada tahu pun yang kita orang ada peluang untuk pergi ke Jepun, China dan rupanya kira first time lah ni. Kira first time lah. Masa kita orang tahu untuk pasal selection tu pun baru kita tahu kita orang ada possibility untuk go tu ni lah. So next question. What happened in Japan? So what's going on once you depart, or maybe nak cerita sikit pre-depart ke macam proses mobility everything. Tak adalah menarik sangat, cuma je semuanya orang kata program Sakura Selection Program ni kami ditaja separuh daripada pihak Japan Science and Technology, JST, daripada pihak Jepun sendiri. And then kami macam disebabkan kita dapat tajaan separuh, jadi kami memohon mobility UiTM. So dia macam part of experience lah, first time Eri try apply mobility UiTM tu. So macam mana? Senang ke susah? Susah. Sebab dia banyak, orang kata apa, banyak steps, banyak dokumen. Kena jumpa rektor, kena sign tu dengan CA, kena jumpa banyak pihak. So kalau macam Ari, boleh tak cerita sedikit pada kita punya viewer hari ni macam apa contoh-contoh dokumen yang diorang nak ke apa ke? Maybe untuk mudahkan proses diorang lepas ni. So tak adalah macam banyak kali hantar. Faham? So macam based on dah dapat selection dan sebagainya, kami diberi proses 60 hari kalau tak silap. Kena siapkan benda tu, pasport. Pasport tu semua sendiri. And then maksudnya pihak UiTM tak akan tidak sediakan. Cumanya kita cuba minta mobility UiTM tu lah. Mobility UiTM tu lah yang akan tampung kita punya perbelanjaan kat sana. Kalau tak keberatan boleh ke berkongsi beberapa amount ke secara kasar lah, tak perlulah. Dalam 1,000. Alhamdulillah lah kami dapat rezeki mobility UiTM tu diluluskan dan setiap orang dapat dalam 1,000 something lah. Which is satu achievement juga kat mobility tu pun, sebab personally from my experience it's a bit hard for us to secure the mobility punya ni lah. Okay, so kita nak beralih kepada apa yang jadi dekat Japan. So kita nak tahu juga sebab maybe viewers semua macam eager tau nak tahu apa ada dekat Japan ni. Apa yang diorang buat dekat Japan ni. Apa diorang, maksudnya apa yang UiTM buat untuk hantar diorang ni. Apa tujuan diorang dekat Japan tu. So kami pergi selama 8 hari, 28 Ogos sehingga 4 September. So maksudnya ketika cuti semester? Yes, cuti semester. So waktu 28 Ogos kami sampai tu, kami bertolak petang sampai pagi, 7 pagi dekat Japan. Dekat sana, first time kita sampai sana, memang bahagian immigration, orang kata apa, nak masuk tu sangat lambat. Bukan lambat sebab apa, sebab dia strict. Dia pun sangat strict dengan kita lah, pihak luar kan. And then kita pun tulis atas lawatan akademik je lah. And then selesai tu, bila kami turun tu pula, first time ada anjing, dia akan hidur kita punya beg satu persatu. Kalau ada makanan basah ke apa kan, dia akan mengalak lah. So kami kena pergi ke checkpoint, orang kata apa, security guard, and dia akan buka and then dia ambil makanan tu. So hari tu one of my kawan jugalah, orang kata kami pergi 9 orang. 8 orang daripada Terengganu, seorang Eri daripada Kelantan, and then seorang lagi pengiring daripada Terengganu, OIA Terengganu. So salah seorang daripada kami ni ada anjing mengalak. So dia sebab dia bawa kari. Dia baru beli kari yang kuah ke ataupun dia bawa nasi berkari. Dia beli kat Family Mart tu lah waktu kat airport KLIA tu. So dia bawa letak simpan dalam luggage. Lepas tu dia kena buang? Kena buang je lah, dia tak ada kena apa-apa. Tapi tu kira macam first time lah tengok anjing lah. Sebab anjing tu memang akan bawa satu persatu beg tu.
Macam wow. Mereka Kan? memang strict gila lah dan sangat-sangat polite, orang-orang yang polite. Faham. Lepas So tu macam kalau daripada Ari sendiri, tak silap saya program ni berlangsung di Gunma. Betul? yes. Di Gunma University. So dekat Gunma ni jarak daripada airport, daripada lapangan terbang ke Gunma ni berapa jarak? And macam mana korang bergerak dekat sana? Sebab kita tahu korang kat sana kan ada susah nak bergerak ke macam mana? Airport tu dia sangat, dia orang kata apa, dia connected dengan train tau. So kami terus naik train pergi ke Asakusa dulu. Asakusa. And then Asakusa tu baru ke Gunma. Total dalam 5 jam baru sampai. 5 ke 6 jam memang kami duduk dalam train je. 5-6 jam. And So, then berjalan kaki train, lagi. Train punya fees tu semua cover menggunakan mobility lah macam tu. Yang tu dah covered by oleh JST punya JST yang yang half di pihak, off that. pihak Jepun yes, tadi. pihak Jepun dah settlekan tu. Kami So, hanya naik je. Faham. Okay, lepas tu persoalan saya sendiri. So, apa yang korang lakukan sepanjang berapa hari tadi di sana? 8. 8 hari tu. Maksudnya apa yang aktiviti dia ke, apa ke? So waktu hari pertama kami sampai tu, kami tak singgah lagi lah ke pihak Gunma University tu. Kami macam jalan-jalan, tengok hotel apa semua tu kan, jalan-jalan area Gunma. Cumanya hari kedua tu sampai second last day memang aktiviti kami dekat Gunma University je lah. So salah satu aktiviti utama kami adalah kami kena cipta satu kereta tanpa enjin yang melawan arus angin. So tanpa enjin, macam mana tu? Maksudnya guna barang-barang recycle, barang-barang terpakai. Kami kena create satu reka cipta bentuk ni Maksudnya kan. invent something lah. Yes, menggunakan. tapi benda tu bila kita buka kipas, benda tu tak boleh tolak kipas dia, tapi dia kena melawan kipas. Melawas angin lah, So, melawan angin. berjaya ke tak? Berjaya. Tapi sangat-sangat susah lah, dia tak bukannya sesenang itu untuk buat. And then dia pun, benda tu pun kami nak create tu. Okay, kalau korang nak tahu, Gunma University ni adalah satu graduate science school teknologi. Maksudnya tempat-tempat orang buat enjin kereta, orang kata So dia macam automotive punya, macam automotive punya teknologi. yes, bersasar ada engineering kat semua kat situ lah. Lepas tu, so bila kami buat benda tu pun, kami banyak interact dengan orang Jepun lah, student Jepun tu sendiri. Kami ada 2 orang kata participants daripada Jepun yang sentiasa dengan kami sepanjang 8 hari tu. Okay, so macam tadi masa awal-awal tadi ada disebut pasal SDG. Yes. So do you manage to macam tengoklah dekat sana apa SDG yang happen dekat sana? Alright. Tentang SDG ni, kalaulah kita baca ikut artikel online kan, dekat Jepun dia dah capai highest lah, orang kata whole community yang apply SDG ni. Jadi kami macam, betul ke SDG ni? Macam kat sini kita tak tahu SDG tu apa kecuali kita membaca kan. Dekat sana, waktu kami sampai kat Gunma tu, dekat semua tempat dia dah lekat SDG. Dia ada banner dia, dekat bus ada SDG. And then tempat kami pergi hotel tu pun, semua barang tu SDG. Dalam hotel tu dia SDG. Dekat hotel tu dia macam sediakanlah barang-barang baju, dia sediakan orang kata apa, berus gigi, sikat, tapi semua tu SDG. So diorang terus, maksudnya dekat sini apa yang kita boleh conclusion dia lah, macam Japan ni betul-betul menitik beratkan pasal sustainable development goals. So maksudnya rasa kita ada 17. Betul, kita ada 17. SDG. So diorang betul-betul peduli lah, maksudnya nak bagi semua awareness SDG lah. Tu sangat-sangat pergunakan lah. And kat Malaysia macam kita tak nampak lagi. So InsyaAllah mungkin one day, mungkin itulah kot tujuan Ariana. Outcomes kan, program-program kami akan buat. So maksudnya dekat sana korang memang dekat Gunma. So on the third day what's happened? So kami hari-hari memang kat Gunma, cumanya aktiviti kami selesai selepas pukul 5 petang. 5 petang tu kira kami semua dah boleh balik hotel and then buat je lah apa-apa aktiviti. Tapi disebabkan hari pertama tu kami dah berjumpa dengan pelajar Malaysia yang belajar dekat Universiti Gunma tu. Jadi malam-malam tu dia pula yang bawa kami jalan-jalan. Kami pergi dekat situ, orang kata apa, pasar raya paling terbesar, nama dia apa? Dah lupa dah pula. Tapi adalah satu pasar raya besar tu. Memang kami pergi situ hari-hari dan makanan kat situ memang murah gila. Orang kata nak beli oleh-oleh lah katanya macam tu.
untuk bawa balik ke sini. Betul, beli coklat kapal semua tu kan. Oh, cakap kapal tu. Okay. Yang So beli kat situ je lah. Memang situ tempat yang murah. Oh yes, nama dia Donkey. Pasar Raya Donkey. Oh, tak silap dekat Malaysia pun ada Donkey. Baru buka dekat Pavilion. Ada. Dekat Pavilion. Okay. Cuma itulah kami malam tu dapatlah menerokai sikit Gunma tu macam mana pergi makan kedai Muslim. Senanglah sikit bila dengan pelajar Malaysia ni. Tu beramah mesra jugalah dengan pelajar-pelajar Malaysia macam mana belajar kat sini berapa tahun. Gitulah. Itu adalah salah satu skill yang saya rasa macam mahal lah untuk kita dapatkan sebab kita berjaya untuk communicate, kita berjaya jumpa satu orang dekat sana, dekat Japan, dekat overseas, macam tanya macam mana dia buat sini, macam mana dia survive dekat negara orang kan, how dia berjaya secure makanan halal, how dia tak verify. Semudah itulah. Tak semudah lah. Lepas tu macam tak silap kalau kita dekat overseas, toilet diorang macam kering kan. Tak silap saya. Yes. Diorang tak suka toilet basah-basah. So adalah banyak diorang dapat satu skill yang kita tak berjaya lagi apply dekat sini. So skill yang baru lah, benda yang baru untuk kita tahu dekat Malaysia ni lah. So Ari, apa lagi benda yang macam program yang korang buat kat OK ataupun outcome ke daripada apa yang korang dapat dekat Japan? Kalau untuk yang bahagian kami reka cipta tu adalah salah satu benda yang baru lah sebab kami 9 orang yang wakil ni berpelbagai fakulti. Kami bukan pada fakulti engineer, bukan sangat pun. So apa yang kami buat tu adalah knowledge yang secara tiba-tiba datang, and then kami pun dapat berinteraksi dengan pihak Jepun. Kami bukannya interaksi dengan 2 orang tadi tu je, kami dapat berjumpa dengan pelajar Jepun sendiri, berinteraksi, share culture, share budaya, tradisi, and then ada yang macam berminat tentang apa itu Islam, apa itu Ramadan, macam tu lah. So dekat sini nampak lah macam dia ada two ways communication dekat sini. So pihak daripada Malaysia pun boleh communicate dengan diorang, and kita pun dapat benda baru, diorang pun dapat benda baru. So skill yang mahal lah. Betul, hari tu pula kami pergi dah 28 Ogos. So 31 Ogos kan Hari Merdeka. So kami pun macam dapatlah tunjuk baju kurung macam mana sebab kami pakai baju kurung. Saya ada nampak. Sambil macam laung merdeka sebagainya lah. At the same time bila kami buat macam tu, dia pun tunjuklah artifak-artifak sejarah daripada kat Gunma University tu. Dan kalau nak tahu, Gunma University tu sangat-sangat popular dengan tokoh-tokoh yang hebat. Orang ada jugalah kereta macam Honda macam tu, adalah something dekat situ juga. Orang kata kereta tu alumni daripada alumni. Yes, alumni. Lupa. So diorang tu mostly yang buat benda-benda ni adalah daripada alumni Gunma. Banyak lagi tentang lampu LED. Mostly kalau kita baca tu memang benda-benda yang kita kenal. And then macam, kat sini rupanya. Interesting lah kan. Itu satu experience yang macam, macam hebatnya Gunma ni kat sini. Bukanlah macam universiti yang kira top lah juga kan. Yes, betul. Bolehlah, best lah juga dekat situ. Cumanya kami pergi time tu sama, so kami tak sempat merasa autumn. So macam suasana dia sama je macam kat Malaysia, sejuk panas dia sama je. Tak adalah rasa tak dapat lagi experience. Tak ada. Cumanya hujung-hujung kami dah nak balik tu, dah nampak dah lah orang kata daun tu tukar sikit-sikit. Cuma kami tak dapat merasa kesejukan autumn. And then kami pun sempat juga kami diberi peluang untuk memakai pakaian tradisional Jepun. Orang panggil kimono. Tapi sebab waktu sama, jadi kami pakai yukata. Yukata ni macam kain dia tak tebal sangat macam kimono. Kimono dia macam silk. So yukata tu diorang akan pakai waktu musim yang dia akan pakai lah waktu yes. Orang kata kalau dia nak pakai time sama ni yukata lah sebab dia macam cotton je. Dan memang kami dilayan baik lah. And kalau nak tahu kan, sahaja nak cerita, waktu yang kami pakai yukata tu, dia ada orang yang pakaikan untuk kita. Lepas tu kami macam duduk bersimpul macam kita lah, kita orang Malaysia kan duduk bersimpul kan. So macam kita kejut, you can sit like that. Setelah dia kata kita boleh duduk bersimpuh macam tu. Sebab dia kata banyak je foreigner datang tapi tak reti duduk bersimpuh. So dia macam kagum kita duduk bersimpuh, kita duduk bersila. Dia kata tak semua orang boleh duduk. So kami macam, ya ke? So maksudnya diorang ni macam, diorang pun menunggu kita orang luar ni juga untuk tunjuk satu benda yang baru. Sebab macam Ari cakap tadi, diorang pun macam terkesima kan, kita boleh buat benda itu, benda dia ini. pun cakap macam Malaysia dengan Jepun ni macam sama. Sebab tu pihak Gunma tu pun berminat untuk buat macam program MOA dengan MOU dengan pihak Terengganu. Okay, macam tadi Ari kata yang bila diorang ke Jepun, diorang akan ada satu program outcome kat Malaysia lah. So
tak silap saya lah, dia orang gunakan nama Ungu, tak silap, Ungu Betul. Synergy. So share sikit dekat So penonton kita. Ungu, okay, selepas kami pulang daripada Japan, kami 9 orang ni telah berpakat untuk buat satu program dipanggil Ungu Synergy Empowering SDG. Jadi dalam Okay, kenapa nama dia Ungu Synergy? Ungu UiTM and Gunma University. Oh. UiTM and Gunma University, Ungu. So sinergi tu macam just empowering the SDG lah. So kami punya topik ni, kami berkolaborasi bersama Gunma University. Kami pilih salah seorang pelajar daripada sana juga untuk join kami punya, top lah. yes, dia macam sesi sharing je. Dan empowering SDG tu adalah kami empowering tentang SDG 4, iaitu quality education. So dalam tu kami just ceritalah apa itu macam mana kita belajar, apa perbezaan kita pelajaran di kita di dekat sana. Yes. At the same time, benda Ungu Synergy tu berlangsung selama sebulan. Kami bukan sahaja buat talk session tu, kami pun buat benda yang tu apa? TikTok. Macam orang participant boleh join TikTok tu, just bagi tahu je apa itu SDG 1 hingga 17, tak kisah. And then adalah pemenang dia. Oh, ada, maksudnya ada hadiah dan sebagainya. Yes, lah. betul, dapat 1 to 9 lah kalau tak silap. So 1 to 9 tu memang daripada based on sponsorship ni ke macam mana? Yang tu dapat kelulusan HCP pihak Terengganu. Under Terengganu lah. Yes. Faham. So saya rasa Ungu Synergy ni satu program yang macam kita cakap tadi, kita dekat Malaysia ni kita tak familiar sangat dengan SDG. Kita tak tahu pun SDG 1 sampai 17 tu secara detail dan secara rigid. So I think Ungu Synergy ni is a platform untuk kita buka mata orang tentang SDG. Sebab kadang-kadang kita ni macam buka TikTok Betul. and tak dapat pun apa-apa. So dengan Ungu Synergy ni I think diorang macam membuka ruang lah. Diorang boleh berjaya acknowledge dia orang lah. And then kenapa buat dekat TikTok kan, TikTok competition, sebab yelah sekarang ni platform kita selalu guna adalah TikTok. Kalau kita guna IG, jarang lah nak naik dia reels punya apa tu kita panggil, kata engagement tu lah. Yes, engagement. Target dia tu kurang sikit. Daripada TikTok ni naik FYP, so kalau orang share copy link dia dah naik senang. Sebab TikTok ni dia senang nak reach target. Betul. Dia senang. So lagi orang tahu target SDG. Target Alhamdulillah kami dapat melebihi target. Orang kata kami target yang tu tapi dapat lebih. Alhamdulillah lah benda-benda macam tu. Kami pun takut juga tak dapat sambutan, tapi mungkin orang pun nak ambil tahu juga apa itu SDG. Dan sekarang pun kita punya pihak HCA pun dah menggalakkan kita untuk buat program tentang SDG. Betul. Saya rasa sebenarnya bila kita tengok balik SDG yang ke-17 tu, sebenarnya dia benda-benda yang ada je dekat kita. Tapi sebenarnya kita tak tahu pun yang itu adalah SDG. Betul. And SDG ni benda saya rasa macam quite penting kan Ari. Yes. Quite penting juga untuk kita ni, sebab macam contoh Ari tadi quality education. So kita kena menggalakkan orang ramai lah on education, tentang health, well-being, macam-macam lah. Dia orang punya so, poverty lah, dan sebagainya. Tengok under United Nations punya SDG. Promo SDG pula. Promo SDG pula. Tapi apa yang kita nak bagi tahu kat sini sekarang, UiTM student terutamanya, korang sebenarnya stand a chance sebenarnya untuk korang ke overseas. Yes. Cuma mungkin kita kena banyak bertanya, kita yang tak tahu, nak ambil tahu. Macam tadi OIA APB betul? Betul, yes. OIA APB. So benda tu macam sebenarnya korang stand je chance. Cuma kita mungkin tak tahu. lagipun ada je hari tu student pergi China, kita pergi China, ada yang pergi Korea. So mungkin lah promote ni pula kan. Boleh lah tanya pihak OIA sendiri. Ada je dekat dengan kita punya blok A, blok B kan tak silap. Dekat depan tu ada je. So korang boleh je go and check out lah apa-apa. Yes. Boleh je jumpa diorang, tanya diorang apa yang upcoming dan sebagainya. And saya rasa hari ni saya rasa macam bertuah saya. So saya dapat invite Ari hari ni. Jumpa Ari, kita share juga experience Ari dekat korang, apa yang ada dekat Japan. Tahu kan untuk mungkin seterusnya next dan sebagainya korang boleh familiar pula ke kan. Korang familiar lah nak pergi Japan tu. Tak ada masalah pun. Boleh tak nak cerita satu lagi? Share. Kita memang kita buat sharing talk untuk kita share kepada viewers. Waktu kan tadi Ari ada cakap kami pakai baju tradisional tu, kami ada macam melawat satu shrine dekat situ, and dia ada antique festival. So waktu tu ramai orang kata apa, orang-orang tua sana suka sembang dengan orang Malaysia tau. Dia sangat-sangat talkative lah. Orang kata hormat sebab dia rasa macam Malaysia ni
memberi satu, orang kata Malaysia ni baik sangat lah, orang kata Malaysia ni respect each other. So dia pun respect kami waktu tu. And then kami diberi peluang untuk join tea ceremony, orang kata penghujung summer untuk masuk autumn. So dia akan ada macam tea ceremony dan kami join benda tu. Dan kalau I nak tahu, kami diberi peluang lagi sekali untuk ditemu Ramah dan kami masuk newspaper Japan. Oh. Nampak tak? Kan saya dah kata, diorang ni sebenarnya yang dihantar ni memang hebat-hebat. Sebab berjaya pun masuk diorang punya Yang tu memang macam masuk newspaper. Memang kami habis tea ceremony tu kami first kita belajar tentang tradisi, apa itu tea ceremony, minum green tea tu kan. Adalah dia punya etika-etika dia. Kami makan mochi something lah, benda-benda macam tu lah. And then lepas tu makanan diorang lah. Waktu tu macam ramai gila fotografer and kami macam kenapa ni? Macam tak apalah, mungkin untuk page Facebook dia apa kan. Tapi rupanya kami di-interview, datang daripada mana, macam ni, datang sini buat apa, ceritalah balik kan. Rupanya esok lusa tu kami dapat satu newspaper, dah keluar, tak adalah muka kita terpampang kat situ. Macam rasa macam, tak assume pula sampai ke ni kan. Which is benda yang agak mengagumkan lah pada saya. Sebab student Malaysia pergi sana untuk buat satu program, outcome dia dan berjaya juga secara tak sengaja masuk juga media sana, surat khabar sana, dia beri peluang. So Ari, kalau ada kesempatan Ari nak cakap apa-apa ke untuk maybe next orang yang akan join Sakura ni. Okay, so pertama sekali saya nak cakap terima kasih dekat saya punya lecturer tu yang first sekali mesej tiba-tiba, tak nak join ke je lah. Terima kasihlah kat Madam Intan sebab percaya saya untuk buat benda tu. And then thank you to OIA Kelantan juga, Madam Lai. And then thank you untuk juga pihak Terengganu. So untuk yang sesiapa berminat join this program, mungkin lepas ni boleh banyak bertanya PA, advisor ataupun tanya pihak OIA sendiri. InsyaAllah kalau ada program ni sangat-sangat, orang kata apa tak akan dapat kat mana-mana pengalaman benda-benda yang macam ni. So just do it lah. Orang kata kalau tiba-tiba kita dapat interview lah. Buat je apa kita nak buat. Jangan kita rasa macam, jangan rendahkan diri kita. Kita try je sebab saya pun tak tahu saya nak dapat benda ni. Kita macam pergi je lah ambil pengalaman. Tapi kalau dah ada rezeki, kita dapat juga. Korang kena maybe daripada Ari punya advice tadi, korang just buat and cari je dengan diri korang. Kalau dapat, kalau tak dapat, kalau dapat tu maksudnya jangan underestimate diri sendiri lah. Batu loncatan lah untuk korang experience benda baru. Yes. So saya rasa sampai sini sahaja podcast kita pada hari ini, pada episod hari ini. So korang boleh check out next episode WhatsApp UiTM Kelantan. Kita ada banyak lagi episod yang menarik, yang ada banyak konten-konten best dengan moderator dan panel yang best-best. So saya rasa sampai sini je. And thank you korang. Bye. Bye-bye. Terima kasih Ain. Thank you. Bye-bye MPP.